Didatangkan satu jambatan dan diletakkan di atas neraka Jahannam. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan jambatan tersebut? Bagaimana? Nabi kata, madhadatun mazallatun. Allahu Akbar. Jambatan itu terlalu licin dan menggelincirkan kaki. Na'udzubillah. Ia penuh dengan penyangkuk-penyangkuk, pengait-pengait dan belenggu besi. Di kalangan orang mukmin ada yang menyeberanginya sekadar sekelip mata, ada yang sepantas kilat, ada yang sederas angin, ada yang sepantas kuda atau kenderaan. Orang yang berjaya melepasinya ialah orang yang selamat sampai, sama ada dalam keadaan baik atau tercedera. Ada orangnya lalu tapi kena cakuk, maknanya koyok dia punya tubuh tapi dia selamat. Kita kata alhamdulillah, masih lagi. Sehinggalah orang terakhir berjaya menyeberanginya dalam keadaan menyusur seolah-olah ditarik. Itu yang terakhir. Yang lain-lain jatuh. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, itu je gambaran perjalanan manusia keluar dari kubur sampai ke mahsyar, perbicaraan sirat. Selepas daripada sirat itu dia akan pergi ke syurga atau neraka mengikut keadaan masing-masing. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita perbincangan tentang keadaan di mahsyar. Sekarang kita pindah kepada zikru jahannam, a'azanallahu minha. Iaitulah perbincangan tentang sifat neraka jahannam. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripadanya. Kita nak pergi bicara tentang neraka pula. Na'udzubillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar satu bunyi hentakan yang kuat. Kita duduk tengah Nabi, tiba-tiba bunyi dengar, telinga sahabat mendengarnya. Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala buka hijab, nak suruh sahabat ni boleh menyaksikan apa yang berlaku. Nabi itu ada mukjizat, tapi didengari oleh sahabat. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Para sahabat semua, kamu tahu bunyi apa tadi? Bunyi. Kami menjawab, hanya Allah dengan Rasulnya saja yang lebih mengetahui. Baginda sallallahu menjawab, hadza hajarun ursila fi jahannam munzu sab'ina kharifan. Allah. Nabi kata, itulah bunyi batu yang dijatuhkan ke dalam neraka jahannam semenjak 70 tahun yang lalu, kini telah sampai ke dasarnya. Hadis rawahu Muslim. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, bila kita dengar ni, kita kena insaf lah. Kita kena sedarlah bahawa sangat menakutkan suasana itu. Dalam Bukhari Muslim lagi, alhamdulillah, hadis kita yang akhir-akhir ni banyak yang sahih. Senang untuk kita proses. Kalau tidak, kena kaji, tengok kan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, narukum hadhihi allati tuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api yang digunakan oleh manusia untuk membakar, kita duk buat masak, buat bakar ni atas dunia ni, hanyalah satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka jahannam. 1/70. Hak ni pun hangus dah kita ni. Na'udzubillah. Para sahabat bertanya, demi Allah, sekalipun api dunia ini sudah cukup panas, wahai Rasulullah, bagaimana? Baginda Nabi SAW menjawab, kepanasannya berganda sebanyak 69 kali lagi. Semua juzuk itu adalah satu seperti kepanasannya. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi juga bersabda, tengok besar mana neraka jahannam, bagaimana besar. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Allah. Pada hari kiamat, neraka jahannam didatangkan dengan sebanyak 70,000 tali pengikat.
di mana setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 kali 70,000. Besar. Hadzal hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita berpindah pula kepada kata-kata seorang sahabat, nama dia Abu Darda. Syekh Abu Darda, hadis ni diriwayat marfu', maknanya diangkat ke Nabi bisanadin dhaif. Al-Iraqi kata Anid Darimi mauquf ala Abi Darda. Maknanya kita letak hadis ni kata-kata Abu Darda. Dia kata apa? Penduduk neraka akan ditimpa kelaparan sehingga menyamai kesakitan azab yang mereka hadapi. Ya Rabb, Allahumma Rabbi Salim. Lalu mereka meminta diberikan makanan. Mereka kemudiannya diberi ad-dari. Ad-dari'. Jangan baca kot Rumi payah. Ad-dari' kan dalam Quran kata ad-dari' illa min dari'. Apa dia dari' itu? Makanan yang amat busuk. Allahu Akbar. Makanan yang busuk. Kita ni kalau kena basi tak tahan ni busuk. Apa benda ni? Sebagai makanan. Di mana makanan itu ini sama sekali tidak akan menggemuk atau menghilangkan kelaparan. Mereka meminta makanan lagi. Dan kali ini mereka diberikan makanan yang melekat di kerongkong. Makanan jenis apa tu lekat di tekuk. Apabila keadaan ini berlaku, mereka teringat kepada air yang boleh menolak makanan tersebut ke perut. Lalu mereka meminta air. Dia peminta air. Air minuman. Mereka pun diberi minuman dengan air yang mendidih, air yang panas. Al-Hamim. Allahu Akbar. Mereka mendapatkan minuman tersebut dengan menggunakan penyangkut-penyangkut besi. Apabila minuman tersebut hampir kepada mereka, muka mereka terbakar. La haula wala quwwata illa billah. Apabila mereka meminumnya, seluruh usus dan anggota dalaman mereka luruh dan putus. Allahu Akbar. Akhirnya mereka memohon kepada malaikat penjaga neraka Jahannam sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Malaikat, pohonlah kepada Tuhan kamu supaya dia meringankan sedikit azab, seksa dari kami. Boleh satu hari ya nak rehat. Allahu Akbar. Surah Ghafir ayat 49. Lalu mereka dijawab. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Qalu bala. Qalu fad'u. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Malaikat penjaga mereka menjawab, apa dah minta-minta ni? Bukankah kamu telah didatangi oleh rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan yang menyatakan akibat perbuatan kamu yang derhaka tak mau beriman itu? Ada kata ada rasul? Mereka menjawab, bala. Ya, ada. Sudah. Malaikat itu berkata, jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri, meminta sendirilah dengan Tuhan. Dan doa permohonan orang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka berada dalam keadaan duka cita dan kecewa. Minta, tak ada siapa layan. Allahu Akbar. Surah Ghafir ayat 50. Baik. Para malaikat berkata lagi, tanyalah pada malaikat Malik. Malik itu penjaga neraka. Tanya Malik. Mereka pun, ahli neraka pun tanya, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Malik, wahai penjaga neraka, biarkanlah hendaknya Tuhanmu matikan kami. Malik, mintalah Tuhan matikan kita. Nak mati pula, tak tahan ni azab terlalu dahsyat.
Malik menjawab, innakum makisun. Kamu semua kekal dalam ni. Na'udzubillah. Tak boleh nak buat apa dah lah. Ayat ini suratul Az-Zukhruf ayat 77. Mereka berkata lagi, mintalah, ialah buat rayuan kalau ada peluang. Mereka berkata lagi, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini serta kembalikan kami ke dunia. Setelah itu kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sungguhnya kami orang yang zalim. Surah Al-Mu'minun ayat 107. Lalu Allah menjawab. Banyak sangat permohonan ni. Allah pun jawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kamu. Kehinaan dalam neraka. Diamlah kamu dengan kehinaan dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun padaku. Maknanya Allah murka dah pada penduduk neraka ni. Dah banyak minta, Allah Ta'ala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Duduk sini. Ini bahasa Kelantan sedap. Duduk situ. Bawa kecek. Kecek apa banyak? Kecek tak ada faedah. Duduk dia. Munduk sini dari neraka ni, bawa kecek. Ada. La haula wala quwwata illa billah. Ketika itu barulah mereka berputus asa dari segala kemungkinan menerima balasan yang baik. Tak mungkin. Lalu pasrah menerima azab dalam keadaan terus-menerus meraung kesakitan, ditimpa kecelakaan dan kebinasaan. Allahu Akbar. Seterusnya, fikirkanlah juga tentang ular-ular dan kala jengking yang ada di sana. Na'udzubillah. Dalam suatu hadis diriwayatkan, inna fi hayyatiha amsalu a'naqil bukhti wa aqaribaha kabighalil mu'kafah al-mukafati. Maksudnya, sesungguhnya ularnya seperti leher-leher unta. Besar-besar ular, tak main ular lidi ngek-ngek lah. Besar-besar ular, na'udzubillah. Dan kala jengkingnya seperti bagal yang dipasang pelana. Dongki ni besar macam anak lembu. Dia punya akrab skopium dia. Na'udzubillah. Hadis ni riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Haris, wa sanadnya dhaif. Sanad dia lemah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, dia kata apa? Inna an-nar ta'kuluhum kulla yawmin 70,000 marah. Api neraka akan membakar mereka 70,000 kali setiap hari, dan kemudian mereka kembali sebagaimana asalnya. Sekali dibakar hangus, hidup balik, bakar pula. Dahlah ahli-ahli neraka di akhirat esok besar-besar. Kita orang kecil ni jadi besar di akhirat esok. Sebab sedap malaikat nak pukul. Na'udzubillah. Baiklah, sifat-sifat neraka Jahannam adalah sangat banyak. Azab yang paling ringan darinya pun sudah madai untuk menggerunkan kita. Jika kamu benar-benar beriman dan meyakini perkara ini, maka sedarkanlah dirimu dan takutlah dengan apa yang ada di hadapan kamu. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan dua ketakutan ke atas seorang hambanya. Maknanya siapa dia takut di dunia, dia akan selamat di akhirat, insya-Allah. Tanda tuan-tuan. Kata di para ulama, fa inna Allah la yajma'u ala 'abdin khaufaini. Siapa dia takut di dunia, dia selamat di akhirat. Maknanya kalau atas dunia ni kita takut, nak buat maksiat takut, nak tinggal, nak langgar SOP syariat takut, nak langgar perintah Allah takut, insya-Allah kita selamat di akhirat. Tapi siapa dia berani di dunia, takut di akhirat. Allahu Akbar. Tapi bagaimana ketakutan itu? Setara mana kita takut? Tengok ni. Takut yang kami maksudkan di sini, ni tulis para pelajar ni. Bukannya seperti takutnya seorang perempuan lantaran sifat kelembutan dan kelemahan yang ada padanya. Orang perempuan ni mudah takut, mudah menangis,
lalu menangis seketika, kemudian terus meninggalkan amalan ketaatan. Menangis kejap, lepas tu hilang balik. Tetapi takut yang dimaksudkan di sini ialah yang dapat menghalang dari melakukan maksiat serta mendorong kepada ketaatan. Kita takut ke Tuhan yang menyebabkan kita tak berani buat maksiat, kita tak berani nak abai, cuai daripada segala amalan yang diperintah oleh Allah dan ketaatan. Itu baru nama takut. Kenapa menangis tu? Takut ke Tuhan. Sambil-sambil takut ke Tuhan, pakai tutup aurat pun tidak. Ni takut apa? Lah. Juga bukan seperti takut seorang yang bodoh, yang hanya takut apabila mendengar cerita dahsyat hari kiamat. Ni setengah orang ni bila dengar ceramah kat sosek tu ya, lepas habis ceramah mengumpat orang lah. Itu takut orang bodoh nama dia. Kena kita dah lah ni. Apabila mendengar cerita kedahsyatan hari kiamat, lalu berkata, kami minta pertolongan daripada Allah. Kami memohon perlindungan dengan Allah. Doa lah dia, macam-macam doa. Wahai Tuhan, selamatkan kami dan sebagainya. Tetapi di waktu yang sama, masih lagi mengerjakan perkara yang buruk. Waktu dengar ceramah, menangis lah dia. Lepas ceramah, dia pula pergi buat maksiat. Takut yang sebegini adalah permainan syaitan. Ianya tidak ubah seperti seorang yang berada di tepi sebuah kota yang mahu diterkam oleh binatang buas yang berbahaya. Dia hanya berkata, aku memohon perlindungan dengan Allah daripada binatang ini, sedangkan dia tidak berganjak untuk cuba masuki kota itu bagi menyelamatkan dirinya. Jadi kita tak mahu takut lakonan. Takut yang kita nak ni khasyah, takut, benar-benar takut pada Allah yang menyebabkan kita tak berani buat maksiat. Kita tidak akan meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.